Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar pada semua murid-murid cikgu pada hari ini. Bertemu kembali kita pada hari ini untuk sesi pengajaran subjek Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Pertama sekali cikgu ingin mendoakan kepada kamu semua untuk sentiasa dalam keadaan sihat dan sejahtera dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik murid-murid, hari ini kita nak belajar cara untuk bergurindam. Kalau kemarin kita belajar cara untuk bercerita dengan intonasi yang sesuai dan sebutan yang betul. Jadi hari ini kita nak belajar cara untuk bergurindam. Jom kita teruskan. Seperti biasa, dalam setiap sesi pengajaran, cikgu akan menjelaskan terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah murid-murid dapat menyatakan 3 ciri-ciri gurindam. Dan yang kedua adalah murid-murid dapat mempersembahkan gurindam dengan betul. Jadi hari ini kita nak berkenalan dengan gurindam. Kita nak berkenalan dengan gurindam, kita nak kenal ciri-ciri gurindam, kita nak tahu macam mana nak mempersembahkan gurindam. Jadi itulah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik murid-murid, untuk sesi pengajaran pada kali ini kita akan menggunakan buku teks muka surat 64 dan 65. Terlebih dahulu jom kita tengok buku teks muka surat 64. Jom. Baik murid-murid, inilah dia buku teks muka surat 64. Jadi jom kita tengok tajuk yang diberikan iaitu jangan pandang ringan. Jadi sebenarnya pada muka surat 64 ini kita nak membaca membaca apa? Membaca cerita ataupun teks yang telah diberikan. Afifi dan Kaijun membaca cerpen dan gurindam dalam majalah Dewan Pelajar. Jadi murid-murid, Afifi dan Kaijun ni dia membaca cerpen dan gurindam. Tapi pada muka surat 64 ni yang diberikan ialah cerpen sahaja. Dan untuk pengetahuan murid-murid, cerpen ini merupakan cerita pendek. Baik. Jadi cerpen ini bermaksud cerita pendek. Jom sama-sama dengan cikgu kita baca cerpen yang telah disediakan pada buku teks muka surat 64. Setibanya di lapangan terbang antarabangsa Langkawi, Encik Khairul mendapatkan perkhidmatan teksi untuk membawa keluarga beliau ke hotel. Encik Khairul membantu pemandu teksi memasukkan bagasi ke dalam tempat simpanan barang. Beliau terpandang sebuah kit kecemasan kenderaan di dalamnya. Terdetik dalam fikiran beliau untuk bertanya nanti. Di dalam teksi, mereka mula berbual-bual. Pemandu teksi memperkenalkan dirinya sebagai Encik Razali. Encik Razali, tadi saya terpandang sebuah kit kecemasan kenderaan di dalam tempat simpanan barang. Selalunya, kit kecemasan kenderaan kecil sahaja, kata Encik Khairul. Jadi, Encik Razali pun menjelaskan, kit kecemasan itu memang sentiasa ada di dalam kereta saya. Di dalamnya lengkap peralatan untuk kecemasan ketika dalam perjalanan. Tambahan pula, saya pemandu teksi. Selain peralatan kecemasan untuk kenderaan, di dalamnya juga ada peti pertolongan cemas. Saya juga sering terserempak dengan pemandu kereta yang tayarnya pancit, kehabisan minyak dan kemalangan kecil. Kadang-kala, pemandu tiada kit kecemasan yang lengkap. Apabila berlaku kecemasan, tiada alatan yang diperlukan. Jelas Encik Razali. Encik Razali tambah lagi. Pernah pada waktu senja, ada kemalangan motosikal dan kereta. Motosikalnya tersepit di bawah kereta. Mujurlah ada jet di dalam kit kecemasan saya. Sementara menunggu bantuan, saya dan pemandu lain menggunakan jet untuk mengeluarkan motosikal tersebut dari bawah kereta. Kami juga memakai jaket pantulan cahaya dan meletakkan segitiga keselamatan di bahagian belakang kereta. Cerita Encik Razali. Lepas tu, Encik Khairul pun bagi tahu pula. Pengalaman Encik Razali ini satu pengajaran bagi saya. Saya akan memastikan kit kecemasan kenderaan yang lengkap sentiasa ada bersama semasa pemanduan, kata Encik Khairul. Betul Encik Khairul, malang tidak berbau, balas Encik Razali. Tidak lama kemudian, mereka tiba di destinasi.
Sepanjang perjalanan, Encik Razali sangat mengutamakan keselamatan di jalan raya. Encik Khairul amat bangga akan sikap Encik Razali yang bertanggungjawab itu. Okey, baik murid-murid, kita sudah selesai membaca cerpen yang diberikan pada buku teks muka surat 64. Jadi, apa yang kita dapat rumuskan daripada teks ini, dia bercerita mengenai apa murid-murid? Ya betul, dia bercerita mengenai kit kecemasan dalam kenderaan. Jadi kita kena pastikan, okey, dalam kita nak pergi ke mana-mana menaiki kereta, kita kena pastikan adanya kit kecemasan sekiranya apa-apa yang berlaku, boleh kita guna kit kecemasan itu untuk membantu kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi cikgu harap kamu jelas dan dapat dapat maklumat dan pengajaran daripada cerpen ini. Jadi jom, kita sudah selesai membaca cerpen dan sekarang jom kita teruskan kepada membaca gurindam. Baik murid-murid, sebelum kita pergi untuk mempersembahkan gurindam, kita kena kenal terlebih dahulu ciri-ciri gurindam. Kalau murid-murid ingat, objektif yang pertama tadi, kita nak menyatakan sekurangnya 3 ciri-ciri gurindam. Okey, baik murid-murid, gurindam ini dia merupakan puisi bebas dan tidak terikat. Maksud puisi bebas dan tidak terikat ni, gurindam ni kita boleh tulis untuk bermacam-macam benda. Boleh untuk keselamatan, boleh untuk flora dan fauna, boleh untuk macam-macam lah. Dia bebas, tak terikat. Okey, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, jumlah perkataan sebaris tidak tetap. Okey, baik. Ciri-ciri gurindam ni, bila kita baca gurindam, dia ada baris tau. Jadi dalam setiap baris tu ada perkataan dan setiap perkataan tak perlu ada jumlah yang tetap. Dan juga tak perlu jumlah suku kata yang tetap juga. Okey, baik. Jadi inilah 3 ciri untuk gurindam. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi cikgu jelaskanlah 3 yang paling mudah. Okey, baik. Jom, kita pun dah kenal ciri-ciri gurindam. Jadi jom kita tengok muka surat 65 untuk kita mempersembahkan gurindam. Okey, jom sama-sama dengan cikgu. Okey, baik murid-murid. Inilah dia buku teks muka surat 65. Kalau murid-murid lihat, ada berapa rangkap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada gurindam 10 rangkap. Dan setiap rangkap ada 2 baris. Kalau murid-murid tengok, seperti yang kita lihat pada ciri-ciri gurindam tadi, setiap baris tiada had ataupun tiada jumlah tertentu untuk jumlah perkataan. Tak ada. Ada yang satu baris tu jumlah dia panjang, banyak. Ada yang sikit. Jadi dia bebas. Dan juga suku kata juga berbeza. Tidak tetap juga. Okey, tapi tak apa. Berbalik kepada objektif yang kedua kita nak mempersembahkan gurindam dengan betul. Okey, tanpa melengahkan masa, kita baca terlebih dahulu gurindam kit kecemasan kenderaan yang diberikan. Baca tau, belum mempersembahkan lagi. Okey, kita baca rangkap yang pertama. Jika bergeraknya roda, kit kecemasan perlu ada. Rangkap yang kedua, jika tayar pancit di perjalanan, perlu ada tayar simpanan. Rangkap yang ketiga, jika berhenti pada waktu malam, jaket pantulan menyinari kelap. Rangkap yang keempat, jika hujan tanpa diduga, adanya payung terasa lega. Rangkap yang kelima, jika jauh perjalanan, pengecas telefon dalam simpanan. Rangkap yang keenam, jika sakit tiba-tiba melanda, ubat-ubatan perlu tersedia. Rangkap yang ketujuh, jika air lupa dibawa, enjin panas mencengkam jiwa. Rangkap yang ke-8, jika ada kabel pelompat, bateri lemah dipulih cepat. Rangkap yang ke-9, jika ada lampu suluh, melihat enjin tiada berkeluh. Dan rangkap yang terakhir iaitu rangkap yang ke-10, jika semuanya lengkap, itulah tanda pemandu yang cekap. Baik murid-murid, kalau kita tengok gurindam ini menjelaskan berkenaan dengan apa? Ya betul, dia menjelaskan berkenaan dengan kecemasan ataupun kit kecemasan kenderaan seperti yang ditunjukkan di sebelah itulah. Ada gambar rajah dan dalam gambar rajah itu ada gambar kereta dan sekeliling gambar kereta itu merupakan logo ataupun simbol untuk mewakili setiap barang yang perlu ada dalam kit kecemasan. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, jom
kita persembahkan gurindam, kit kecemasan kenderaan. Jika bergeraknya roda, kit kecemasan perlu ada. Jika tayar pancit di perjalanan, perlulah ada tayar simpanan. Jika berhenti pada waktu malam, jaket pantulan menyinari kelam. Jika hujan tanpa diduga, adanya payung terasa lega. Jika jauh perjalanan, pengecas telefon dalam simpanan. Jika sakit tiba-tiba melanda, ubat-ubatan perlu bersedia. Jika air lupa dibawa, enjin panas mencengkam jiwa. Jika ada kabel pelompat, bateri lemah dipulih cepat. Jika ada lampu suluh, melihat enjin tiada berkeluh. Jika semuanya lengkap, itulah tanda pemandu yang cekap. Okey, baik murid-murid, itu dia. Kata apa? Mempersembahkan gurindam. Mungkin agak kurang sedap lah suara, betul? Sebab itu suara cikgu, cikgu asli. Suara cikgu yang asli lah. Tapi tidak mengapa. Apa yang penting adalah kita tahu cara untuk mempersembahkan gurindam. Orang kata apa? Lenggok bahasa dia, intonasi dia macam mana. Okey, baik. Jadi cikgu harap kamu jelas bagaimana untuk mempersembahkan gurindam. Okey, baik. Jom kita teruskan. Okey, baik murid-murid. Sebenarnya itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk tugasan kamu, pada hari ini, yang pertama kamu rakam audio anda bergurindam berdasarkan teks pada muka surat 65, iaitu yang cikgu dendangkan tadilah. Jadi kamu rakam balik, kamu sendiri bergurindam. Selepas itu, kamu hantar kepada guru untuk semakan dan pentaksiran. Jadi itu sahaja pengajaran pada hari ini dan itu jugalah tugasan kita pada hari ini. Jadi sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini murid-murid. Sekian, terima kasih. Selamat menjalankan tugasan. Sentiasa jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.